Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, salam pertemuan dalam pertemuan perkongsian Syama'il Muhammadiyah, dan syukur alhamdulillah kita telah tiba pada siri yang ke-65 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersama dengan saya Umar Aziz, kita berharap kita dapat belajar sesuatu tentang akhlak baginda, tentang Syama'il baginda, tentang tingkah dan juga peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Sebelum kita mula, benda yang paling penting kita nak buat adalah perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya harap para sahabat bersama saya dengan kita memperbetulkan dahulu niat. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua sahabat-sahabat. Saya nampak ramai yang berada di ruang komen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, terima kasih. Kepada yang mendoakan, moga Allah anugerahkan doa yang sama kepada sahabat-sahabat semua. Moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan segala urusan sahabat-sahabat. Allah limpahi dengan ketenangan, kebahagiaan dan juga dengan keberkatan di dunia dan akhirat. Moga Allah SWT tunjukkan jalan keluar pada setiap kesulitan, dan moga Allah menjadikan setiap daripada kita hamba-Nya. Amin ya rabbal alamin. Lalu mohon sahabat-sahabat maklumkan suara saya, bagaimana suara saya pada siri Syama'il ini. Adakah jelas ataupun masih lagi ada sebarang gangguan? Memohon maklumkan bagaimanakah suara saya. Lalu masih lagi loading, saya dimaklumkan. Allahu Akbar. Saya telah cuba untuk tukar kerana di sini ada 3 line. Saya telah cuba untuk tukar tapi masih lagi sama. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mohon sahabat-sahabat untuk nak kata bersabar, memang dah bersabar, tapi Allah memang itulah keadaan dia, kerana kita berada pada waktu yang ramai sedang guna. Lalu mohon maaf di atas segala kekurangan. Sebab tadi saya cek sebelum saya mula live, saya punya upload dah tiba pada pada 20 lebih. Sebab itu saya buat live. Dia punya upload adalah 20 lebih. Download dia tak ada masalah. Download dia okey. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu PKP, PKP ni dia dah mula dah. Macam PKP pada permulaan tempoh hari. Lalu kerana banyak sangat yang mengguna line pada waktu ini. Okey. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah saya cuba upgrade lagi. Sekarang ini saya sedang menggunakan 500 Mbps yang Unify punya. Kita cuba upgrade lagi. Kita ikhtiar. Kita dekat dunia ni kena ikhtiar. Lalu kita ikhtiar upgrade kepada 800 Mbps insya-Allah. Okey, lalu kat sini dimaklumkan yang saya punya upload adalah 40. Lalu terbalik sikit nampak. Lalu adalah 40 Mbps. Tapi kalaulah sangkut, mohon maaf. Okey. Lalu kita dah tiba pada muka surat 180.
Mohon sahabat-sahabat catat di ruang komen muka surat 180, riwayat yang ke-241. Riwayat yang ke-241. Lalu mohon sahabat-sahabat yang lain okey untuk bantu di ruang komen supaya membantu sahabat-sahabat yang lain. Amin. Terima kasih kepada yang mendoakan. Jom kita buka muka surat 181 pada riwayat yang ke-241. Riwayat yang ke-241 muka surat 180. Kita dah tiba pada riwayat yang terakhir, pada tajuk yang menceritakan tentang tertawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf, bukan tertawa, senda gurau. Bagaimana kita nampak Nabi bersenda gurau dengan kanak-kanak Anas bin Malik, dan juga dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, muka surat 180, riwayat yang ke-241. Lalu kita dah nampak bagaimana baginda Nabi SAW pernah bersenda gurau dengan Anas bin Malik. Dengan budak-budak Nabi pernah bersenda gurau. Nabi bersenda gurau dengan adik kepada Anas, iaitu Kabsyah, Abu Umair. Nabi SAW pernah bersenda gurau dengan Musafir yang minta tunggangan daripada Nabi. Nabi SAW pernah bersenda gurau dengan sahabat yang datang daripada kampung, iaitu Zahir, yang mana dia sangat dekat dengan Nabi SAW. Maka pada hari ini kita nak sambung pada bagaimana Nabi SAW bersenda gurau dengan seorang sahabat yang berusia. Kisah dia menarik, banyak pengajaran yang kita boleh dapat. Apapun kita belajar, bahawa dalam bersenda gurau, jangan pada waktu itu menjatuhkan orang lain. Pada bersenda gurau, jangan pada waktu itu berbohong. Pada senda gurau, jangan pada waktu itu mengeluarkan kalam yang fuhush, iaitu kalam yang tidak elok. Ini antara garis panduan senda gurau yang kita boleh belajar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita baca riwayat yang ke-241. Lalu saya harap para sahabat boleh memperbanyakkan selawat ketika mana kita membaca tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 241. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abd bin Humaid qala haddatsana Mus'ab bin al-Miqdam qala haddatsana al-Mubarak bin Fadalah anil Hasan qala atat ajuzun an-nabi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ud'u Allah an yudkhilani al-jannah faqala ya fulan innal jannata la yadkhuluha ajuz. قال فولت تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. Maka daripada sini kita nampak haddatsana Abd bin Humaid, haddatsana Mus'ab bin al-Miqdam, haddatsana Mubarak bin Fadalah, daripada Hasan al-Basri rahimahullah berkata. Maka daripada Hasan al-Basri, maka walaupun Hasan al-Basri tidak bertemu dengan Nabi SAW, maka sahabat-sahabat boleh catat di sini, hadis ini adalah hadis mursal. Hadis ini adalah hadis mursal. Kenapa mursal? Sebab kalau kita perasan, hadis ini hanya sampai kepada Hasan al-Basri, tidak sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum hadis ini adalah mursal, yang mana para tabi'in mereka hilangkan sahabat yang mereka ambil daripada mereka riwayat tersebut. Maka apakah hukum mursal? Itu kita boleh belajar dalam tajuk yang tersendiri dalam bab ilmu mustalah hadis. Maka Hasan al-Basri menceritakan di sini sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita tua, ajuz, seorang wanita tua datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang seorang wanita tua, datang seorang makcik berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita dah nampak bagaimana Nabi SAW bersenda gurau dengan Anas bin Malik, dengan budak-budak. Kita dah nampak bagaimana Nabi SAW bersenda gurau dengan bersenda gurau dengan Kabsyah, bersenda gurau dengan adik kepada Anas bin Malik, iaitu Abu Umair. Lalu kita dah nampak bagaimana Nabi SAW bersenda gurau dengan banyak
orang. Tapi kat sini kita nak belajar bagaimana Nabi SAW bersenda gurau dengan seorang wanita yang berusia. Maka di sini kita nampak seorang wanita tua datang berjumpa dengan Nabi SAW. Maka siapakah wanita ini? Maka Imam Bajuri menerangkan. Lalu saya harap sahabat-sahabat catat di ruang komen. Siapakah wanita tua ini? Ada pandangan mengatakan beliau adalah Safiyah binti Abdul Muttalib, makcik Nabi SAW sendiri dan juga mak kepada Zubair ibnu Al-Awwam. Nabi bergurau dengan makcik dia, adik-beradik kepada ayahnya. Siapa nama makcik beliau? Safiyah binti Abdul Muttalib, makcik baginda Nabi SAW, dan dalam masa yang sama mak kepada Zubair ibnu Al-Awwam. Lalu Nabi dengan Zubair ibnu Al-Awwam adalah sepupu. Lalu datang makcik Nabi, Safiyah binti Abdul Muttalib. Datang makcik Nabi berjumpa dengan Nabi. Lalu apa dia kata dengan Nabi SAW? Maka makcik Nabi Safiyah yang pada waktu itu berusia, dia berkata dengan Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilaniyal jannah." Maka Nabi SAW, dia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, doakan agar Allah memasukkan aku ke dalam syurga." Dia minta Nabi SAW untuk doakan dia supaya masuk ke dalam syurga. Lalu seperti biasa, kita pun bila jumpa orang yang berilmu, maka pada waktu itu kita minta doa. Maka datang makcik Nabi, dan di sini kita nampak Nabi bersenda gurau dengan makcik Nabi SAW. Siapakah beliau? Lalu Safiyah binti Abdul Muttalib yang merupakan juga mak kepada Zubair ibnu Al-Awwam. Maka dia pun datang jumpa Nabi. Dia kata, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku supaya aku masuk ke dalam syurga." Apa jawapan Nabi? Maka Nabi SAW bersabda, "Ya Umma Fulan, wahai ibu kepada Fulan, sesungguhnya syurga itu tidak akan dimasuki oleh wanita tua." Nabi SAW jawab begitu. Nabi bersabda, "Innal jannah la yadkhuluha ajuz." Wahai mak kepada Fulan, itu adalah gelaran hormat bahasa Arab. Maka pada waktu itu Nabi bersabda, "Wahai ibu kepada Fulan bin Fulan, sesungguhnya syurga itu tidak akan dimasuki oleh wanita tua." Apa yang berlaku bila Nabi SAW bersabda begini? Maka dalam riwayat menyebut, "Fawallat tabki." Masya Allah. Maka pada waktu itu wanita tua itu berpaling sambil menangis. Sebab bila Nabi berkata, dia faham lain. Nabi SAW menjawab, "Sesungguhnya syurga itu tidak akan dimasuki oleh wanita tua." Maka wanita itu sangka maksudnya dia tak masuk syurga. Padahal itu bukan maksud Nabi. Nabi nak bergurau dengan dia. Maka pada waktu itu wanita tua itu berpaling sambil menangis. Sedih dia sebab dia tak masuk syurga. Dia nak berharap masuk syurga. Sebab itu dia minta Nabi SAW doakan. Maka pada waktu itu wanita itu menangis. Lalu daripada sini kita nampak bahawa kalaulah seseorang itu menangis, asalkan senda gurau itu tidaklah pada waktu itu pembohongan, perkataan yang tak elok, maka wanita ini pun menangis ketika mana mendengar senda gurau baginda Nabi SAW. Maka dia menangis. Maka pada waktu itu dia sedih kerana dia sangka dia yang tak masuk syurga. Rupanya Nabi SAW sedang bergurau dengan dia. Maka Nabi SAW bersabda, "Akhbiruha, wahai sahabat, beritahu kepada wanita tua itu bahawa dia tidak akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan dia tua." Dia tidak masuk syurga dalam keadaan dia tua, kerana janji Allah dalam surah Al-Waqi'ah pada ayat yang ke-35 hingga 37, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pada waktu itu yang masuk syurga semua muda-muda. Maka ini kita nampak gurau Nabi SAW kepada makcik tua sampai menangis makcik itu. Tetapi makcik itu adalah sebenarnya makcik Nabi SAW, Safiyah binti Abdul Muttalib. Lalu daripada sini apa yang kita belajar? Bagaimana baginda Nabi SAW pada waktu itu bersenda gurau, walaupun kadangkala kita nampak senda gurau itu adalah senda gurau yang mana menjadikan wanita tua tadi menangis. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya ada pengajaran yang banyak. Apakah pengajaran yang kita dapat?
Maka Nabi SAW suruh sahabat maklumkan dia. Bila Nabi nampak wanita itu menangis, Nabi SAW bersabda, akhbiruha, beritahu kepada wanita tua itu bahawa dia tidak akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan tua. Kenapa? Sesungguhnya Allah berfirman, inna, sesungguhnya kami, ansha'nahunna insya'a, akan menciptakan mereka dengan suatu ciptaan yang baru. Lalu pada waktu itu orang-orang yang masuk syurga, dia akan berada pada tubuh badan yang baru. Faja'alnahunna abkara, ketika mana mereka masuk syurga, kami akan jadikan wanita-wanita yang masuk syurga ini adalah abkara, sebagai anak dara. Berapakah usia anak dara, sahabat-sahabat semua? Usia mereka adalah dalam riwayat menyebut, kata Imam Bajuri, antara 30 ke 33 tahun. Masya Allah, itu usia orang-orang yang masuk syurga pada usia 30, antara 30 ke 33 tahun. Kemudian Nabi SAW meneruskan firman Allah, uruban, wanita-wanita ini akan masuk syurga dalam keadaan penuh dicintai, atraba, dan semua usianya sebaya-sebaya. Waktu ini kita nampak usia berbeza-beza. Ada yang usia lebih, ada yang usia kurang. Tapi percayalah, moga-moga seperti mana Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita juga kelak di syurga. Dan sekarang ini kita hanya sekadar baca ayat 35 hingga 37 daripada surah Al-Waqi'ah. Moga-moga nanti kita akan nampak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kita berkumpul di syurga, berkumpul dalam keadaan Allah beri tubuh badan yang baru. Ini tubuh badan yang biasa, ini sekadar pinjaman tubuh badan ini. Tubuh badan yang ada, wajah yang ini, badan yang ini akan dimakan dan dimamah oleh ulat-ulat yang berada di dalam tanah. Tetapi inilah yang sebenarnya kita terlalu jaga. Kadang-kala kita lebih jaga tubuh badan yang bakal rosak lebih daripada akhlak dan juga amalan yang berkekalan. Sebenarnya ini adalah sekadar sementara. Bila kita nak masuk syurga, kita akan masuk syurga dalam keadaan pada waktu itu tubuh badan kita adalah tubuh badan yang baru. Inna ansha'nahunna insya'a, Allah akan berikan tubuh badan yang baru dalam keadaan ibu-ibu yang masuk ke dalam syurga, sahabat-sahabat yang masuk ke dalam syurga, semuanya dalam keadaan dara. Sebab itu ketika mana Imam Bajuri menerangkan di sini, faja'alnahunna abkara, semuanya dalam keadaan dara. Wa in wuti'na kathira, walaupun berapa banyak suami dia ataupun pasangannya dalam syurga bersama dengan dia, dia kekal dara. Fakullama ataha ar-rajulu wajadaha bikra, setiap kali suaminya dalam syurga bersama dengan dia, kata Imam Bajuri, dia kekal sebagai dara. Faja'alnahunna abkara, firman Allah, wanita-wanita yang masuk ke dalam syurga semuanya kekal dara. Uruban, penuh dengan cinta. Mutahabbibat, mereka pada waktu itu disayangi oleh pasangan masing-masing. Atraba, pada usia yang sama, itulah 30 ke 33 tahun, pada usia yang lebih kurang sama. Lalu daripada sini kita nampak, kita belajar bagaimana dalam gurauan Nabi ada pengajaran. Masya Allah, dalam gurauan Nabi ada pengajaran. Dalam gurauan Nabi adanya pada waktu itu sesuatu yang memberi kesedaran. Maka daripada sini kita nampak, moga-moga seperti mana kita baca ayat ini pada hari ini di dunia, moga-moga kelak di syurga Allah kumpulkan setiap daripada kita, dan kelak baru kita faham, oh maksud ayat ini inilah dia. Inna ansha'nahunna insya'a, Allah akan berikan tubuh yang baru. Faja'alnahunna abkara, dalam keadaan semuanya adalah dara. Uruban, penuh dengan cinta, lagi dicintai. Atraba, dalam keadaan usia yang sama. Amin ya rabbal alamin. Di sini sebagai penutup, Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala menukilkan kata-kata daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menukilkan kata-kata daripada Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang mana Ibnul Qayyim menulis bahawa menjadi amalan sebahagian daripada salafus salih yang terdahulu, seperti mana Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, seperti mana Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, yang mana mereka berdua ini yukthirul muda'abah, banyak bergurau.
Lalu kata Ibnul Qayyim, dinukilkan oleh Imam Bajuri di sini bahawa menjadi kebiasaan bahawa ulama-ulama terdahulu mereka banyak bersenda gurau dengan syarat alladzi la fuhsya fih, tidak ada pada senda gurau itu perkataan yang tak elok, wala kizbah, dan langsung tidak ada padanya pembohongan. Lalu maka pada waktu itu tak menjadi masalah. Banyak orang sangka ketika mana dia bergurau, maka pada waktu itu bergurau menjatuhkan wibawa, bergurau menjatuhkan maruah. Apalah orang ni banyak bergurau, sepatutnya kena serius, kena tegas. Tidak. Sebenarnya bergurau menjadi amalan para sahabat seperti mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kata Ibnul Qayyim. Daripada kalangan tabi'in yang banyak bergurau adalah Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, dan tidak ada yang menegur perbuatan mereka banyak bergurau asalkan dalam bergurau itu tidak ada perkataan yang tak elok dan tidak ada padanya dalam bergurau itu akan pembohongan. Lalu daripada sini kita nampak dalam riwayat yang Imam Tirmizi kumpulkan, Nabi pernah bergurau dengan kanak-kanak, Anas bin Malik dan juga Abu Umair. Nabi SAW pernah bergurau dengan wanita yang berusia ini sampai menangis. Itulah dia makcik Nabi, Safiyah binti Abdul Muttalib. Nabi pernah bergurau dengan orang yang datang daripada kampung, daripada luar, yang mana namanya adalah Zahir. Nabi SAW pernah bergurau dengan seseorang yang musafir, yang pada waktu itu minta tunggangan. Lalu sebenarnya bergurau tidak tercela. Yang tercela adalah bergurau yang ada padanya pembohongan, yang ada padanya pada waktu itu sesuatu perkataan yang tak elok, menjatuhkan maruah dan juga mencerita buruk tentang orang. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada bab yang ke-36 menceritakan tentang senda gurau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pada waktu itu bila kita nampak ada orang yang bergurau, tak sukalah orang tu, dia suka bergurau. Kadang-kala sifat semula jadi manusia memang dia begitu. Lalu sebenarnya tidak tercela bergurau sebab Nabi SAW pun bergurau. Lalu sahabat-sahabat pun jangan lupa untuk bergurau. Berguraulah dengan anak, rapatkan hubungan. Berguraulah dengan cucu, rapatkanlah hubungan. Cumanya kalaulah gurauan sahabat-sahabat, apa senda gurau sahabat-sahabat pada waktu itu tawar, orang tak gelak, tak menarik, maka itu bukan salah saya. Tapi maksudnya kita kena bergurau, kena ada pada waktu itu mendatangkan gembira, bersenda gurau dengan anak-anak terutamanya. Jangan anak-anak itu kita didik dia ala tentera, ala komando. Kita nampak dia asyik bengis, dia tak pernah nampak kita senyum dan sebagainya. Tidak. Nabi SAW pun bersenda gurau dengan kanak-kanak, dengan Anas bin Malik, dengan Abu Umair. Lalu bersenda gurau tidak tercela asalkan jangan ada pembohongan dan juga jangan ada pada waktu itu perkataan yang tidak elok. Lalu kita nampak semua orang tertekan. Lalu kalaulah kita nak gambarkan wajah tertekan bagaimana? Lalu datangkan kegembiraan dalam rumah tangga kepada anak-anak, kepada cucu dan sebagainya. Kita masuk pada bab yang baru, pada bab yang ke-37, yang mana kata Imam Tirmizi, bab pada menerangkan tentang Nabi, percakapan Nabi yang berbentuk syair. Kata Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala pada bab yang ke-37, babu ma jaa fi sifati kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syair, bab pada yang menceritakan tentang percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syair. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga berkata dan juga perkataan Nabi itu berbentuk syair dan juga sebagainya. Lalu ini adalah bab yang ke-37 dan ini adalah riwayat yang ke-242. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qila laha hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamassalu bi syai'in min asy-syi'r qalat kana yatamassalu bi syi'r ibn Rawahah wa yatamassalu bi qawlihi wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwadi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita masuk pada bab yang baru, pada bab yang ke-37 pada muka surat yang baru, muka surat 182. Muka surat 182. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang bersama, kita sedang berkongsi tentang kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang menceritakan tentang kesempurnaan peribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu minta maaf kalaulah pada gambar dia nampak terbalik. Okey, lalu jom kita baca riwayatnya. Apakah terjemahannya? Lalu di sini ada berapa hadis? Lalu sahabat-sahabat boleh catat di buku sebagai rujukan. Pada bab yang ke-37 ini ada 9 riwayat. Ada 9 hadis, ada 9 riwayat. Lalu haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Syarik daripada Al-Miqdam bin Syuraih daripada ayahnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anhu. Lalu sebelum Aisyah, kita nampak di sini Miqdam bin Syuraih, nama perawi. Dan kemudian daripada ayahnya. Siapakah ayahnya? Ayahnya adalah Syuraih. Lalu Syuraih daripada kalangan orang-orang yang dekat dengan Sayyidina Ali ada 2. Ada banyak, tetapi yang terkenal yang nama Syuraih daripada kalangan orang-orang yang dekat dengan Sayyidina Ali waktu beliau menjadi khalifah ada 2. Satunya yang kita biasa belajar dalam cerita dalam sirah, itulah Syuraih Al-Qadhi. Salah seorang daripada orang-orang yang Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu melantik sebagai qadhi adalah Syuraih. Dan dia seorang qadhi yang sangat tegas, bahkan dengan khalifah sendiri dia tegas. Itulah Syuraih Al-Qadhi. Ada kisah dia yang menarik, yang sebahagian besar daripada sahabat-sahabat biasa dengar, bagaimana ketika mana Sayyidina Ali pada dalam sesuatu peperangan, dia hilang dia punya baju besi. Maka pada waktu itu dia nampak baju besi itu ada pada milik seorang Yahudi. Maka dia kenal ini baju besi dia. Dia datang mengadu pada Qadhi Syuraih. Maka Qadhi Syuraih minta untuk Sayyidina Ali bawakan saksi. Lalu dia bawa anak dia sebagai saksi. Maka pada waktu itu Syuraih berkata, aku tidak boleh tolong kamu wahai khalifah. Aku tidak boleh buat keputusan untuk kamu kerana saksi anak untuk bapa tidak diterima. Maka Qadhi Syuraih walaupun khalifah, diberikan baju besi itu menjadi milik Yahudi. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu terima. Ini zaman dahulu punya hakim, punya qadhi, itu Qadhi Syuraih. Tetapi yang ada dalam riwayat ini bukan Qadhi Syuraih itu. Yang ada dalam riwayat ini, kata para ulama hadis, adalah Syuraih Al-Kufi. Beliau adalah orang yang berbeza daripada Qadhi Syuraih. Beliau adalah orang yang berbeza. Maka daripada Syuraih Al-Kufi, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dikatakan kepadanya, kepada Aisyah, adakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan sesuatu daripada syair? Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, baginda pernah mengungkapkan dengan syair yang milik Abdullah bin Rawahah. Lalu ibn di sini maksudnya Abdullah. Nama penuh beliau adalah Abdullah bin Rawahah. Maka kata Aisyah, ya, Nabi pernah bernasyid, Nabi pernah melantunkan, Nabi pernah mengucapkan syair, antaranya adalah syair Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah bunyi syairnya? Maka syairnya berbunyi, yang mana terjemahannya, wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwadi. Apakah terjemahannya? Akan datang kepadamu dengan berita-berita daripada orang yang tidak kamu berikan bekalan perbelanjaannya, iaitu musafir. Apakah maksud syair ini? Kita baca nota kaki 101. Maka pada nota kaki 101, apakah maksudnya? Akan datang orang yang menyampaikan berita daripada orang yang kita tak berikan upah. Lalu Abdullah bin Rawahah pernah bersyair, wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwadi. Akan datang berita, akan datang aduan, akan datang cerita daripada wartawan-wartawan yang tak ada gaji.
Itu maksud dia. Daripada wartawan-wartawan yang tidak dibayar gaji. Zaman kita memang betul banyak yang mana banyak wartawan yang tak bertauliah. Wartawan yang mana tak berkaji tapi dia minat share cerita. Maka sebab itulah Abdullah bin Rawaha dia pernah bersyair, wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwadi, kelak akan datang kepadamu dengan berita-berita daripada orang yang tidak kamu berikan kepadanya bekalan ataupun perbelanjaan untuk dia musafir. Nota kaki 101 kita nampak, maksudnya orang yang kita tak bayar dia untuk datangkan berita, dia akan datangkan berita tanpa sebarang bayaran. Lalu sebenarnya syair ini panjang. Imam Bajuri menukilkan yang mana syair ini sebenarnya ada permulaan dia. Ada permulaan syair ini, tetapi ini yang mana Nabi SAW pada waktu itu lantunkan. Abdullah bin Rawaha adalah antara penyair Nabi yang terkenal. Abdullah bin Rawaha adalah antara penyair Nabi yang terkenal. Nabi mempunyai banyak penyair, antaranya adalah Hasan bin Thabit, antaranya juga adalah Abdullah bin Rawaha, antaranya juga adalah kita nampak di sini Ka'ab bin Malik. Ini antara penyair-penyair Nabi SAW. Kenapa adanya penyair-penyair? Sebab pada waktu itu mereka banyak mempertahankan Nabi. Kerana pada zaman Nabi SAW syair adalah sesuatu yang sangat dipandang tinggi. Maka ketika mana orang Quraisy dan juga musuh-musuh Islam menyerang Nabi SAW dengan syair-syair mereka, maka sahabat-sahabat ini yang mempertahankan Nabi dengan syair-syair mereka. Abdullah bin Rawaha, Hasan bin Thabit, Ka'ab bin Malik, dan juga dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kita pernah baca tentang seorang penyair yang mana kita baca kisahnya pada penghujung kitab. Lalu ini penyair-penyair yang mempertahankan Nabi SAW. Abdullah bin Rawaha masuk Islam pada tahun pertama hijrah. Bila Nabi sampai di Madinah, beliau terus masuk Islam dan akhirnya beliau wafat. Kisahnya kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Sampai pada waktu itu beliau wafat, beliau syahid ketika mana dalam peristiwa Mu'tah. Dalam peristiwa Mu'tah pada waktu itu Abdullah bin Rawaha telah disyahidkan. Dia adalah panglima yang ketiga selepas daripada Zaid bin Harithah. Abdullah bin Ja'far, dia adalah panglima yang ketiga yang syahid dalam peperangan Mu'tah yang kita dah belajar pada tahun 8 Hijrah. Maka daripada sinilah Abdullah bin Rawaha dia banyak syair dia. Maka antara syair dia yang Nabi SAW pernah lantunkan adalah wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwadi, akan datang berita daripada orang yang kita tak upah dia, tak suruh dia bawa berita, tetapi dia akan bawa berita, bawa cerita kepada kita. Lalu Nabi SAW pernah melantunkan syair tersebut. Lalu kita tengok waktu telah sampai 9.35. Kita berhenti di sini insya-Allah. InsyaAllah esok kita akan cuba baca lebih banyak. Moga-moga banyak yang kita boleh ambil manfaat waktu PKP ini. Terima kasih kepada semua. Buat yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Banyak perkongsian yang kita kongsikan di Telegram Kuliah Umar Aziz. Moga-moga lebih ramai yang mana dapat bersama dalam Telegram Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Lalu terima kasih kepada semua yang bersama pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu jazakumullah khairah. Kita jumpa petang ini pada jam 6 petang dalam ulang kaji sirah insya-Allah.